Oke, kita mula sebatan karbon. Oke, kita coba terus mulakan dengan bab 4. Oke, sebatan karbon. Oke, kita lihat dulu slide pertama kita. Oke. Apa itu karbon? Kalau kita lihat di sini, karbon adalah unsur bukan logam yang terletak pada kumpulan 4. Kamu lihat kamu punya jadual berkala. Oke, ini adalah jadual berkala kita dalam gambar, tengok di gambar. Ini adalah kita punya jadual berkala. Kamu lihat sini karbon di kumpulan yang keempat nih, yang nomor 14 nih. Oke. Ini kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih, ini kita panggil logam peralihan. Oke, kumpulan logam peralihan. Oke, 13 nih merujuk kepada kumpulan 3, 14 nih merujuk kepada kumpulan 4, 15 kumpulan 5, 16 6, 17 7, 18 adalah kumpulan 8. Oke. Sudah sambung. Jadi karbon kalau kita lihat di sini adalah unsur bukan logam, unsur bukan logam. Kamu lihat di sini warna yang warna emas-emas. Oke. Ini adalah unsur bukan logam, yang biru ini adalah semi metal. Oke, separuh logam. Manakala yang hijau-hijau semua ini adalah kumpulan logam. Oke, kita sambung. Oke. Apa itu karbon? Karbon merupakan unsur yang paling penting bagi benda hidup. Kenapa dia penting? Sebab kalau kita lihat pada badan manusia, kita tengok di gambar raja manusia nih. Oke. Karbon 18,5% itu adalah karbon. Oke. Jadi ada 18,5% dalam badan kita nih adalah karbon. Oke, kita makan beras pun, itu beras pun adalah karbon. Oke, kita makan roti pun karbon. Oke, kita lihat nih tumbuhan. Oke, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Oke, karbon dioksida itu untuk dia buat fotosintesis. Jadi ada karbon juga. Bila dia keluarkan glukosa ni pun mengandungi karbon juga. Oke, jadi sangat pentinglah karbon ni sebab di mana-mana pun kita memerlukan karbon. Oke, kita makan nasi karbon, roti pun karbon, tumbuhan pun memerlukan karbon. Oke, kita sambung balik. Oke. Jadi karbon boleh wujud dalam dua bentuk, iaitu unsur ataupun sebatian. Apa itu unsur? Unsur itu adalah bahan yang paling ringkas yang mengandungi satu atomnya. Oke. Sebagai contoh kita lihat di sini. Oke. Oke, ini ya. Karbon. Oke. Lepas itu kita lihat lagi di sini, ini adalah unsur ini unsur. Yang ini adalah sebatian. Oke. Sebatian adalah benda yang mengandungi dua atau lebih unsur lah. Contohnya macam karbon dioksida ni, CO2 ni. Oke, C merujuk kepada karbon. O ni merujuk kepada oksigen. Jadi kita ada dua unsur lah. Satu karbon, satu oksigen. Oke, jadi ini kita panggil sebatian. Sebatian tu sekiranya ada dua bahan ataupun unsur yang bergabung, kita panggil dia sebatian. Oke. Oke. Kita lihat di gambar raja seterusnya. Gambar raja yang hitam-hitam nih, ini kita panggil grafit. Oke, karbon dalam bentuk grafit. Oke. Yang ini pula intan. Oke, karbon yang paling keras lah intan. Kita lihat dia punya struktur molekul di sini. Yang E nih, gambar yang pertama nih E nih, ini merujuk pada intan. Oke. Yang B ni merujuk kepada grafit. Kalau kita lihat perbezaan antara A dan B ni, A ni keras. Oke, kukuh. Kenapa? Sebab dia punya setiap lapisan polimer tu bergabung. Manakala B ni lapisan polimer dia tidak bergabung. Tiada ikatan di antara lapisan tu. Itu menyebabkan dia lembut, lemah, tidak kuat lah. Oke, sebagai contoh pensel. Oke. Yang mana tidak kuat. Oke. Kita sambung balik. Oke. Ada dua jenis sebatian karbon. Oke. Sebelum tu kamu kena tahu dulu, sebatian karbon tu apa? Apa maksud sebatian karbon? Sebatian karbon bermaksud sebatian yang mengandungi unsur karbon di dalam dia. Oke. Ada karbon dalam unsur tersebut. Dalam sebatian tu kita panggil sebatian karbon lah.
Oke, jadi ada dua jenis. Oke, ada dua sebatan karbon. Yang pertama karbon organik dan karbon bukan organik. Oke, karbon organik adalah karbon yang kita dapat daripada benda hidup. Manakala karbon bukan organik adalah benda yang kita dapat daripada yang tidak hidup. Oke, sebagai contoh batu-batuan lah. Oke. Oke, ini yang seperti yang cukup cakap tadi, sebatan karbon organik berasal daripada benda hidup. Manakala sebatan karbon bukan organik berasal daripada benda bukan hidup seperti bahan mineral. Oke. Oke, ini adalah perbandingan di antara sebatan karbon organik dan sebatan karbon tak organik. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, yang pertama aspek yang pertama itu dia berasal daripada benda hidup atau tidak. Oke. Sebatan karbon ya berasal daripada benda hidup. Manakala sebatan karbon tak organik tidak. Oke. Oleh kerana karbon organik ni berasal daripada benda hidup, maksudnya dia boleh terbakar. Oke. Kalau batu, kalau kamu fikir, imagine lah tu batu, kita ada batu. Batu kalau kita bakar dia akan terbakar. Oke. Jadi secara kesimpulannya, oke, sebatan karbon tak organik itu tidak terbakar dalam udara. Oke. Oke, kita lihat lagi saiz molekul dan saiz sebatan dia. Oke, saiz molekul untuk karbon organik besar, manakala saiz molekul untuk sebatan karbon tak organik kecil. Oke, kelarutan dalam pelarut organik. Oke, kelarutan dalam pelarut organik maksudnya dia larut dalam pelarut organik atau tidak. Oke, jadi sebatan karbon organik dia larut dalam pelarut organik. Manakala sebatan karbon tak organik tidak larut. Oke, jadi daripada empat aspek ini cukup mau fahamlah. Oke, kita lihat contoh dia. Oke, ini adalah contoh untuk sebatan karbon organik dan sebatan karbon tak organik. Oke, untuk karbon organik kita lihat karbohidrat macam beras, protein ni daripada mana? Ikan, telur. Oke, vitamin daripada buah-buahan, daripada benda-benda hidup. Oke, sutra, kapas sutra daripada ulat sutra, petrol daripada fosil-fosil dinosaur yang bertahun-tahun dulu lah, yang berjuta-juta tahun dulu mati dah kan. Okey, dia terenap pada tanah lalu menghasilkan petrol. Okey, contoh untuk sebatan karbon tak organik. Karbon monoksida, okey, gas karbon monoksida, kalsium karbonat macam gambar ni raja ni. Ini adalah kalsium karbonat. Okey, batuan kapur. Okey, batu-batuan kapur. Okey. Kita bergerak. Okey. Anjing. Anjing siapa itu? Aduh. Ikat anjing kamu tuh. Kasih makan dulu anjing kamu tuh. Okey, kita sambung. Hidrokarbon. Okey, sebatan hidrokarbon ada. Okey, apa beza sebatan karbon dengan sebatan hidrokarbon? Untuk sebatan hidrokarbon, sebatan ni mengandungi dua unsur, iaitu unsur hidrogen dengan unsur karbon. Tapi kalau sebatan karbon saja, dia mengandungi unsur karbon sahaja, hanya satu unsur saja. Okey, kita lihat ni gambar aja unsur hidrokarbon. Okey, artis siapa itu? Okey, kita lihat ni gambar aja. Unsur karbon dan hidrogen. Okey. Kita lihat di gambar aja, kamu lihat lo, okey. H di sini merujuk pada hidrogen, C di sini merujuk pada karbon. Kita lihat di sini ada titik biru dengan merah kan. Okey. Biru dan merah tu merujuk kepada elektron. Biru tu untuk karbon, merah tu untuk hidrogen punya elektron. Jadi kedua-dua ni diikat oleh ikatan kovalen. Okay, ikatan kovalen ni adalah ikatan di mana bukan logam dan bukan logam. Iaitu unsur bukan logam dan unsur bukan logam berkongsi elektron untuk membentuk sebuah molekul. Contohnya macam gambar raja ni lah kita lihat. Kita ada unsur karbon dengan 4 unsur hidrogen. Mereka bergabung membentuk satu molekul yang kita panggil hidrokarbon. Metana. Okay, ini adalah kita panggil metana, molekul metana. Okey. Okey, kita sambung semula.
Jadi, cikgu harap kamu faham apa itu ikatan kovalen. Oke. Ikatan kovalen itu adalah ikatan unsur bukan logam dan bukan logam bergabunglah membentuk sebuah molekul. Oke ya? Oke. Ada dua jenis sebatian hidrokarbon, yaitu hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Oke. Latihan. Oke, untuk bagian latihan ini cikgu mau kamu buka kamu punya chatting tu. Cikgu mau berjawab dan kasih chat sama cikgu. Oke, good job. Coba lagi. Oke, yang lain mana? Tambah 3. Soalan untuk 2, soalan 2, soalan 3. Bila mau siap? Ada. Kita juga kopi-kopi dulu. Tinggal masuk. Astaga, apa ini? Nasi pam. Astaga. Wih, bodoh. Ini tutup pintu kok. Itu ke Darmalung. Oh, udah ini. Udah aku tahu. Cik. Siapa lah itu? Ay, anak siapa lah itu? Cikucu. Tapi kok Cikucu. Wih, kok tekan nih? Udah aku nebak salahnya. Aku di Bukit Tinggi. Yang mana aku menjawab? Di rambut, Mustira. Iya. Aku di Bukit ini. Kau di bukit itu? Iya, aku. Apa kau di Ya. bukit? Baru kuat lain. Dia suka. Cari lanci gue. Si paman segitu mic tu Vivo 1812. Kalau kau di bukit, sakit telinga si jus. Ya, Cigu. Kasih low sedikit saja. Kasih tengah-tengah kan, jangan kasih full. Oke. Ini suka buat salam. Menjawab aku. Oke, kita sambung balik. Kita punya kelas. Oke. Oke, kita pergi sifat fizik alkana dan alkina. Oke, alkana dan alkina ni adalah hidrokarbon. Yang ni adalah selingan saja. Dia tidak juga macam keluar SPM sangatlah. Macam dia keluar juga ya. Oke. Untuk sains lah. Oke, jadi apakah sifat-sifat fizik hidrokarbon ini, terutama untuk alkana dan alkina? Yang pertama, hidrogen mudah terbakar, tidak larut dalam air. Maksudnya kalau kita campur dalam air pun dia tidak akan bercampur. Kurang tempat, maksudnya kalau kita buang dalam, kita sembur dalam air, gas itu akan naik ke atas lah. Itu standar tangan. Gas memang ringan, jadi dia kurang tempat lah. Oke, mempunyai tekanan debu dan tekanan didih yang rendah, bermaksud dia mudah terbakar lah.
Oke, contohnya dalam gambar aja nih lah, kamu tengok di gambar. Oke, yang ini adalah alkana. Oke, butana. Lalu kita sebut apa? Gas butana. Oke, kita gunakan pada yang tempat masak yang portable tuh, tempat masak yang kecil-kecil tuh yang portable. Nah, kita letakkan di gas kan untuk kita memasak. Oke, ini sifat fisik dia lah. Jadi yang paling penting sana, kamu kan ingatlah 4 poin nih. Oke. Mudah terbakar, tidak larut dalam air, dan kurang tempat. Oke, dan last sekali mempunyai tekan lembut dan tekan jadi yang rendah. Oke. Oke, ini adalah sifat kimia dia. Untuk alkina, melunturkan warna perang air bromin dan warna ungu larutan kalium manganat. Oke, dia kasih luntur tu warna. Oke, perang bromin dan warna ungu kalium manganat. Oke, tapi alkana tidak dapat buat demikian. Oke, jadi ini adalah perbezaan di antara alkana dengan alkina. Oke, nanti kalau lepas sekolah buka nanti coba explain baliklah apa beza alkana dan alkina nih. Oke. Oke. Terus kita pergi sumber-sumber hidrokarbon. Oke. Ada 3 sumber asli hidrokarbon. Yang pertama arang batu, yang kedua gas asli, dan last sekali adalah petroleum. Oke. Ketiga-tiga sumber ini kita panggil dia bahan api fosil. Kenapa kita panggil bahan api fosil? Sebab mesti tiga-tiga ini kita dapat daripada bahan-bahan fosil lah. Fosil-fosil dulu-dulu, dinosaur jutaan tahun yang lalu yang mati terenap pada lautan, pada tanah, lalu menghasilkan benda ni lah. Arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, kita tengok contoh untuk arang batu. Okey. Okey, ini arang batu. Kalau kita lihat arang batu ni mostly dia usually dia terbentuk akibat daripada pokok-pokok yang dulu-dulu mati, lepas tu dikompos, terurai, kemudian terendap pada tanah sikit-sikit, lepas sudah berjuta-juta tahun, beratus-ratus juta tahun, 280 juta tahun, okay, baru dia membentuk arang batu di bawah tanah. Okay, mostly dia berasal daripada paya-paya bakau, okay, kawasan-kawasan yang berair macam laut ya, okay. Okay, jadi di sana pokok-pokok itu akan mati, lalu dia akan terurai, kemudian membentuk lapisan, okay, di bawah tanah. Perlahan dia akan tertanam di bawah tanah, okay. Kemudian dengan haba, dengan tekanan tanah tu membentuk arang batu, okay. Okay, untuk gas asli, ini gas asli. Gas asli mesti kita dapat di antara petroleum dengan batuan. Kalau kita lihat ni gambar aja, okay, kamu tengok ni gambar aja. Okay, gas asli di sini, okay, petroleum dia di bawah, lepas tu di atas gas asli ni ada batu-batuan dia lah. Okay, jadi dia di antara batu dengan petroleum. Jadi gas asli itu di tengah-tengahnya lah. Okay. Jadi gas asli dan petroleum ini kita dapat daripada hewan-hewan, dinosaur yang dulu mati, okay, tumbuh-tumbuhan, okay, ikan-ikan, okay, dorang sudah mati berjuta-juta tahun, kemudian terendap pada tanah. Selepas ratusan juta tahun, maka dengan tekanan dengan haba di bawah tanah, okay, terbentuklah gas dengan petroleum. Okay. Si Zulkifli ini, ayo. Okey, jadi kita sambung ah. Okey. Alkohol. Alkohol. Apa itu alkohol? Alkohol adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi ada 3 lah sebatian yang kamu pelajari hari ini. Yang pertama sebatian karbon. Yang kedua, sebatian hidrokarbon. Yang last kali ini adalah alkohol. Okey. Jadi, alkohol, dia ada karbon, hidrogen dengan oksigen. Kalau formula dia, kita menggunakan ni, kamu lihat ni formula. Okey. Kita gunakan CN
H2N tambah 1 OH. Oke, yang ini juga akan explain lagi waktu kelas nantilah. So di sini juga mau menulis. Oke, cuma menulis lah. Oke. Jadi semua nama-nama ahli alkohol ini berakhir dengan ol. Oke. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Metanol ini bermaksudnya C dia 1. Kalau C dia 1, kita panggil metanol. Kalau 2 C dia etanol. 3 C dia propanol. 4 C dia, C itu karbon 4 karbon dia butanol. Dan 5 karbon dia adalah pentanol. Oke. Oke, apakah sifat fizik untuk alkohol ini? Oke, yang pertama dia adalah cair pada suhu bilik. Kamu lihat tuh gambar raja. Kau tengok gambar raja, oke? Dia adalah cair, oke? Dia tidak warna, oke? Ini bukan warna putih ya, ini kita panggil tiada warna. Dan dia berbau sedap. Berbau sedap nih bukannya bermaksud dia macam sedap macam ayam goreng lah, bukan. Oke, dia berbau sedap nih bermaksud dia punya bau tu tidaklah busuk macam kentut ke, macam telur yang busuk ke, okay? Macam bangkai ke, tidaklah. Okay? Kita masih boleh hidup dia tanpa menutup hidung lah. Okay? Tidak juga lampu sengit dia punya bau. Okay? Itu maksudnya berbau sedap lah. Okay? Mudah meruap. Mudah meruap maksudnya kalau cikgu letak di dalam kelas, bau dia tu boleh terhidup dalam satu kelas. So dia macam kentut lah. Kentut, kalau kamu kentut di kelas, satu kelas tu boleh terhidup bau kentut kamu kan. Okay, itu maksudnya macam juga alkohol. Dia mudah meruap macam kentut kamu juga lah. Mudah meruap. Okay, mudah terlarut campur dengan air. Mudah terlarut campur dengan air ni maksudnya kalau kita campur dengan air putih, alkohol. Okay, alkohol tu kita campur dengan air putih, kita tidak nampak beza dia. Okay, tidak beza dia antara air dengan alkohol. Okay, kalau kamu kasih campur dia. Okay, kamu tidak nampak dia punya lapisan. Cuba bagi contoh macam minyak dengan air. Minyak dengan air kalau kamu campurkan, okay, kamu akan nampak lapisan dia. Okay, minyak di atas, air di bawah. Tapi kalau alkohol, kamu campur dengan air, kamu tidak nampak lapisan dia. Okay, dia macam sama saja. Okay, itu maksudnya mudah terlarut campur dengan air. Okay, larut dalam pelarut organik. Okay, contoh-contoh pelarut organik. Ini pelarut organik kamu kena tahu lah. Okay, contoh-contoh dia kita ada ether, turpentin, kloroform, dan benzena. Oke, ini adalah pelarut-pelarut organik yang biasa, yang perlu kamu tahulah, terutama kalau mau jawab SPM nanti. Oke, oke, kita sambung. Oke, sifat-sifat kimia untuk alkohol nih dari segi pembakaran. Oke, oleh kerana alkohol ini mudah terbakar. Oke, jadi kalau kita lihat alkohol nih, kalau kita bakar dia, yang pertama adalah dia akan menghasilkan nyalaan biru tanpa jelaga. Kalau mau lihat di gambar raja, tengok di gambar raja, api dia berwarna biru. Oke. Api dia berwarna biru. Oke. Api yang biru ni bermaksud pembakaran lengkap yang terjadi. Oke, ada dua jenis pembakaran. Pembakaran lengkap dengan pembakaran tidak lengkap. Yang ni adalah pembakaran lengkap. Oke. Bila pembakaran lengkap berlaku, dia akan menghasilkan satu nyalaan api yang berwarna biru tanpa jelaga. Jelaga di sana, contoh jelaga macam itu lilin. Kalau orang bakar lilin, kamu akan nampak itu berbenang-berbenang halus arang tu. Okay? Dia naik ke atas. Okay? Asap-asap hitam itu. Tapi bukan asap lah. Dia yang hitam-hitam tu, yang kita panggil berbenang-berbenang karbon tu, itu kita panggil jelaga. Okay? Jelaga. Okey, tapi kalau alkohol dia tiada jelaga. Okey, tiada jelaga, mudah terbakar, api dia berwarna biru. Dan bila kita bakar dia, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan uap air. Okey. Seterusnya, okey, yang kedua, pengesteran. Okey. Alkohol kita gunakan untuk membuat ester. Ester ni adalah satu bahan kimia yang berbau arum, yang tidak terlalu campur dengan air dan kurang tumpah daripada air. Okey. Secara simpelnya, ester ni kita gunakan untuk membuat perfume lah, minyak wangi. Okey. Untuk menyedapkan rasa atau bau lah, bau kek ke, es krim ke, kita guna ester juga. Tapi mesti kita gunakan untuk buat minyak wangi. Okey, ini adalah ester. Jadi macam mana kita membuat ester? Okey. Tindak balas pengesteran ni penting.
cikgu mau kamu ingat dia punya campuran. Oke, campuran dia adalah alkohol, yaitu etanol, dengan asid etanoik. Oke, asid etanoik. Oke, lepas itu kita guna mangkin, dia adalah asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekatnya adalah mangkin. Mangkin itu adalah bahan untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Oke, jadi jangan kamu confuse lah. Ada dua asid di sini dia pakai ya, asid sulfurik pekat dengan asid etanoik. Oke. Oke, kegunaan alkohol. Oke, kegunaan alkohol yang pertama kita gunakannya sebagai bahan api. Kemudian untuk gambar aja di sini kita guna untuk memasak. Oke, sebagai pelarut. Nah, kita juga boleh gunakan alkohol untuk melarut. Contohnya mungkin membersihkan meja-meja yang kotor guna alkohol. Oke. Contohnya ada tulisan-tulisan marker kita boleh larut canda. Oke, menggunakan alkohol. Oke, membuat minuman beralkohol untuk buat minuman. Oke, untuk membuat minyak wangi, kita gunakan buat ester dulu, lepas itu kita buat minyak wangi lah. Oke, lepas itu membuat ubat. Oke, contohnya macam gambar raja nih. Yang ini adalah hand sanitizer ataupun antiseptik. Oh bukan, ini adalah antiseptik. Oke, antiseptik kita letakkan pada tangan kita yang luka, apa-apa bagian badan kita yang luka. Tangannya kalau luka nih, kalau dia luka nanti dia akan beranak disebabkan ada bakteria yang hinggap. Oke, jadi untuk menghilangkan dia beranak, untuk menghilangkan bakteria itu hinggap, kita menggunakan antiseptik, memastikan kuman itu tidak membiak di kawasan luka. Oke, jadi bila kuman tidak membiak di kawasan luka, tangan kamu pun cepat sembuh. Oke. Oke, keburukan alkohol. Yang pertama, dia merosakkan otak, hati kamu, ginjal kamu, dan arteri darah. Oke, yang paling penting di sini adalah hati kamu. Kamu akan dapat sirosis hati. Itu sebab kasih kurang-kurang minum ataupun jangan terus minum lah. Terutama yang suka minum tuh jangan terus minum. Oke, sebab dia boleh menyebabkan sirosis hati. Oke, otak kamu pun nanti akan rusak sedikit lah. Mengakis permukaan dalam perut dan menyebabkan gastrik. Oke, dia bila kamu kuat minum alkohol, kamu punya badan tuh, usus kamu tuh ataupun kamu punya perut tuh nanti, oke, bukannya perutnya, perut di dalam badan kamu tuh, perut di dalam, oke, akan ada luka kecil yang kita panggil ulcer. Oke, ulcer ini akan menyebabkan pendarahan dalaman itu berlakulah dalam perut kamu, dalam usus kamu. Jadi nanti kamu berak nanti pun akan menyebabkan ada darah keluar. Oke, jadi dia berbahayalah kalau tidak dirawat. Jadi untuk mengelakkan kamu dapat gastrik ataupun ulcer pada perut, jangan minum alkohol. Jangan minum arak lah. Oke. Oke. Jadi seterusnya keburukan alkohol ini, dia akan menyebabkan kamu mabuk ataupun hilang keupayaan mengimbangi badan. Oke, bila kamu sudah mabuk, kamu tidak waras. Oke, bila tidak waras nih, kamu tidak berpikirlah yang jelas. Oke. Selain itu, kamu juga akan menyebabkan, selain itu alkohol juga akan menyebabkan kamu mempunyai gerak balas yang lambat. Oke, berjalan pun bergoyang-goyang, berjalan pun slow. Oke, berpikir pun slow. Nah, oke, jadi kesimpulan dia jangan minum arak. Oke, jadi cikgu rasa sampai sini saya dulu kelas kita. Oke, tidak boleh terlalu lama-lama. Oke, jadi cikgu harap yang lain nanti dapat juga ikutlah kelas kita. Kalau cikgu buat lagi lah. Oke, jadi hari ini cikgu mau buat sini orang bilang apa? Pilot test lah ini. Ujian mula-mula dulu lah. Mau tes dulu. Cikgu dapat ke tidak? Jadi thank you kepada semua yang ikut. Oke, cikgu harap kelas ini dapat memberi kamu input untuk bab 4-nya lah. Oke, jadi next time, nanti lepas buka sekolah, kita boleh direct terus lah. Lebih cepat sikit cikgu ajar lah. Oke, so yang lain pun sudah paham kan? Oke. Oke, guys, thank you very much. Bye-bye.